7065 WW7065 minta tolong alihkan kenderaan anda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah pun berada pada fasa 10 fasa yang kedua bulan Ramadan, dan kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus istiqamah melaksanakan segala bentuk ibadah yang dituntut kepada kita pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dalam tempoh masa yang singkat ini kita nak bagi satu peringatan kepada semua, termasuk diri saya, bahawasanya bulan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita membersihkan hati kita dan juga untuk kita menyucikan jiwa kita, yang mana kita sudah pun mungkin tercemar dengan karat-karat dosa. Jiwa kita sudah mungkin semakin kotor pada 11 bulan yang lalu. Dan apabila hati kita ini dipenuhi dengan karat-karat dosa, tuan-tuan, maka dia akan jadi keras, dia akan jadi berpenyakit, dan yang lebih parah daripada itu, dia akan mati. Bagaimana kita nak tahu hati kita ni mati? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam pada kata hikmah yang ke-48, kata Syekh, wa min alamatil mautil qalbi, dan daripada tanda-tanda hati yang mati itu ialah apa dia? Adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Yang pertama, dia ada dua tanda. Yang pertama, hati kita mati ini tidak rasa sedih. Tidak rasa sedih apabila kamu tidak melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Kamu tak rasa sedih, kamu tak rasa duka cita tinggal sembahyang. Kamu tidak rasa sedih, tidak duka cita, tidak berpuasa, tidak menutup aurat, tidak bayar zakat, macam-macam lah. Perintah-perintah Allah Ta'ala itu, sama ada perintah Allah itu dalam bentuk ibadah khusus ataupun ibadah-ibadah sunat. Kita tak rasa apa-apa hati kita. Tak ada rasa sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, tarkun nadam. Dan kamu tak rasa menyesal ala ma fa'altahu min wujudiz zalat, apabila kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak rasa menyesal, kamu tak rasa bersalah bila kamu melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah. Kita memandang sesuatu yang diharamkan Allah, kita tak rasa menyesal. Kita mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, tak rasa menyesal. Kita makan dan minum sesuatu yang diharamkan Allah, tak rasa menyesal. Dan kita buat apa sajalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita tak rasa menyesal. Ini dua tanda hati kita ini sebenarnya telah mati. Bertepatan dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan sebenarnya hati kamu yang sudah tertutup, tertutup. Kerana apa kamu tertutup hati kamu? Ala qulubihim, atas hati kamu tu ada tutupan. Hati kamu sudah mati, sehingga kamu i'rad an kitabillahi was sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kamu berpaling daripada kitab Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menolak Al-Quran, kamu menolak sunnah, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana hati kamu telah tertutup, terkunci mati. Sebab apa? Bimakanu yaksibun, dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Ya, umpamanya hati kita ni seperti besi yang berkarat. Seperti mana sabda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna hadhil qulub tasda'ul hadid idza asabahu al-ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini berkarat. Hati ini berkarat dengan karat-karat dosa. Sebab tu kita ni susah bila hati kita ni berkarat dengan karat-karat dosa ni, seperti besi yang dikenakan air. Besi berkarat, tasda'ul hadid, besi yang berkarat bila dia kena air, iza asabahul ma'. Ya, bila besi berkarat kena air, begitulah umpamanya hati yang berkarat dengan karat-karat dosa. Bila hati berkarat dengan karat dosa ni, nak semayang malas, nak ibadah malas, baca Quran malas, zikir malas, semua malas. Tapi kita hairan kan, bila masuk bulan puasa kita rajin kan, senang pula baca Quran, senang pula kita pergi semayang masjid, senang pula kita zikir, senang pula kita puasa. Sebab apa? Kerana kita dalam proses membersihkan hati. Hati kita sedikit kita tedah buang karat-karat dosa tu. Kenapa selepas itu kita tidak berjaya melakukan seperti mana kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Kerana hati kembali berkarat. Dia bila buat satu dosa, satu nuktah dipanggil, nuktatun, titik hitam. Kata Nabi, bila kamu buat satu dosa, kamu tak taubat, akan ada satu titik hitam dalam hati. Buat lagi satu dosa, satu titik hitam. Buat lagi satu dosa, satu titik hitam. Sampai titik hitam tu penuh dalam hati dan menutup hati kamu. Kenapa? Kamu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya karat-karat dosa ini boleh dibuang, dibersihkan. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ma jila'uha?" Bagaimanakah kita nak membersihkan hati ni yang kotor ni? Ya, kata Maulana Zakaria, hati ni ibarat cermin. Cermin kalau kotor, kalau pudar, kita tak nampak pantulan diri kita. Kita tak akan dapat melihat pantulan ma'rifah. Pantulan ma'rifah pada kita ni kita tak nampak, kabur. Kita tak kenal diri kita siapa. Tapi kalau hati itu bersih, dia seperti cermin yang bersih. Bila kita melihat image dalam cermin itu, maka kita akan melihat dan mengenal diri kita siapa. Dipanggil pantulan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenal diri kita siapa. Bila hati kotor ni, kita tak kenal diri kita. Orang bagi nasihat pun kita reject. Ya? Orang bagi nasihat, bagi teguran, bagi ingatan, kita tak suka. Ini bermakna hati kita sedang menderita kesakitan. Atau lebih parah daripada itu, sedang mati. Jadi kata Rasulullah SAW, ada dua cara untuk kamu hidupkan semula hati. Pertama, kata Rasulullah SAW, kasratu zikril maut. Banyakkan ingat mati. Banyakkan ingat mati, tuan-tuan. Kerana bila kita banyak ingat mati, dia akan memutuskan kelazatan kita kepada kehidupan dunia. Ni masalah kita takut mati. Takut mati dengan ingat mati berbeza. Takut mati, tak nak mati. Sebab apa takut mati? Sebab terlalu cinta kepada dunia. Ini penyakit dipanggil al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut mati. Cinta dunia meletakkan kecintaan tu dalam hati dan sampai takut mati. Kerana takut meninggalkan kemewahan dunia. Tapi kalau kita selalu ingat mati, insya-Allah. Bila orang ingat mati, dia takut kalau bila dia mati hari ini, dia tidak cukup amalan yang nak dibawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Tak cukup bekal. Jadi bila kita takut, bukan takut mati sebab cintakan dunia tak. Tetapi kita selalu ingat mati sehingga menyebabkan kita sentiasa beringat. Dan sentiasa beramal, sentiasa beribadah, sentiasa jaga kehidupan kita ini. Supaya bila kita mati, kita sudah cukup bawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Nabi suruh kita zikrul maut. Sentiasa ingat mati. Ingat mati ni bukan saja dalam masjid. Kita ingat mati kat luar masjid, di pasar, di pantai, di pasar raya, di mana-mana saja kita berada, di bazar Ramadan pun kita ingat mati. Ya, perbanyakkan ingat mati, kerana itu adalah kebijaksanaan.
Mengingat mati, kita sentiasa menghitung diri kita. Sentiasa muhasabah diri kita. Jangan menghitung orang lain. Yang kita duk sibuk buat hari ini, kita sibuk hitung orang. Muhasabah diri orang. Kita punya diri, kita jarang muhasabah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, cara nak hidupkan hati ini, ialah dengan tilawatul Quran. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ini penyakit kita hari ini. Kita adalah umat yang malas baca Al-Quran. Baca Quran bila? Bila bulan Ramadan saja. Hari-hari lain, bulan-bulan lain, kita lihat baca Quran. Walaupun satu hari satu muka surat. Bukan kata muka surat, satu muka surat. Setengah muka surat pun kadang-kadang tak ada. Bukan kata setengah muka surat. Satu ayat pun kita tak baca. Na'udzubillah. Bagaimana hati ini bersih? Bagaimana kita nak menghidupkan jiwa? Kalau kita lalai daripada Al-Quran. Kerana puncanya i'rab an kitabillah. Kita berpaling daripada kitab Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambillah peluang yang terbaik pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita memperbaiki, baik pulih, bersihkan hati kita. Ya, untuk bersihkan hati ini pertama kita kena ada mujahadah, kesungguhan. Kerja buat yang betul-betul, azam yang kuat untuk berubah jadi baik. Untuk bersihkan hati. Dipanggil mujahadah dengan melawan hawa nafsu. Ini bukan senang. Yang kedua dipanggil riyadiyat atau riyadah. Latihan. Kena mesti ada latihan. Latihan tu maksudnya perkara baik itu dibuat secara berulang-ulang kali. Walaupun tak banyak. Kerana kata Nabi, amalan yang paling baik itu ialah adwamuha wa inqala. Berterusan walaupun dia sedikit. Yang ketiga, ibadah. Ibadah itu mesti diperbanyakkan. Barulah kita dapat membersihkan hati kita dengan pelbagai cara. Baca Quran, faham maksud dia, pergi majlis-majlis ilmu, puasa sunat, bangun malam, solat sunat sebelum dan selepas solat fardu. Ini semua boleh menyebabkan hati kita jadi bersih. Seperti mana yang kita buat latihannya, madrasahnya dalam madrasah Ramadan ini. InsyaAllah bila kita tekad bulat, usaha sungguh-sungguh, insyaAllah kita boleh dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la